Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di kesepukan ruang pejabat, kafe ini bukan saja menjadi tumpuan kerana menunya, tetapi hiasan dalaman yang diterapkan. Roti dan kopi House Cafe yang terletak di Uptown Damansara ini sesuai bagi mereka yang inginkan sajian ringkas tetapi membuka selera. Roti yang gebu dan lembut sememangnya menjadi kesukaan ramai. Pembuatan roti secara homemade menjadikan hidangan ini lebih unik dan istimewa. Specialty roti ni rasa macam roti Bengali tapi agak lembut sikit. Roti dekat sini sedap. Saya memang selalu beli dekat sini dan memang favourite lah. Walaupun tanpa latihan khusus dalam pertanian, wanita ini berjaya mengusahakan projek tanaman cendawan hanya berpandukan media sosial. Saya berminat sangat dengan cendawan ni sebabnya dalam keadaan yang orang kata duduk di dalam rumah, kerja di samping suami, anak-anak. Jadi saya berminat sangatlah untuk mencari pendapatan sambil tidak meninggalkan keluarga. Rekaan eksklusif mengikut trend terkini dengan perincian manik dan rendah. Setiap koleksi ada tema tersendiri dan konsep tersendiri. Dikenali dengan gelaran tukang jahit mahir Malaysia, nama Izwan Ismail tidak perlu diperkenalkan lagi. Usaha demi usaha dilakukan untuk memperluaskan rekaannya. Apakah inspirasi pereka fashion ini untuk mengukir kejayaan? Yang pastinya, pereka Izwan Ismail mempunyai ilham tersendiri untuk menghasilkan rekaannya. Fashion dengan cita rasa terkini, Izwan Ismail. Izwan Ismail, satu nama yang tidak asing lagi di dalam industri fashion tempatan. Walaupun pada asalnya merupakan bekas graduan jurusan undang-undang, minat terhadap dunia fashion menjadikan dia nekat untuk menyambung pengajian di dalam jurusan seni reka sekaligus mengorak langkah bagi mencapai impian untuk bergelar seorang pereka fashion. After Izwan dah graduate and then Izwan cari pengalaman bekerja dengan beberapa pereka fashion Malaysia tahun awal 2000 dulu seperti Zantoy, Michael Ong dan Saniki Siddiq. Izwan mula melibatkan diri dalam dunia fashion pada 2010. Terkenal dengan rekaan bersama perincian seperti kain renda dan kilauan manik, hasil sentuhan kreatif mereka ini sering menjadi pilihan ramai. Daripada awal-awal belajar dulu sampai sekarang, Izwan terapkan unsur-unsur embellishment, sentuhan Izwan di mana kalau kita tengok mostly lah 80% baju Izwan tu ada detailing di mana embellishment yang very fine Izwan letak dengan sulaman manik ataupun sulaman embroidery. Jadi benda-benda tu memang orang kata menjadi salah satu trademark Izwan. Selain menekankan ketelitian dan kekemasan yang khusus, setiap koleksi yang dihasilkan juga bersesuaian dengan trend semasa. Banyak menerapkan ciri-ciri orang Melayu contemporary dan Izwan suka desain sesuatu yang timeless. Dan salah satu lagi adalah satu desain yang praktikal yang boleh dijual di market Malaysia. Walaupun lebih meminati warna berunsur lembut, namun pemilihan warna yang bersesuaian amat dititik beratkan selain mampu menaikkan lagi eksklusiviti setiap koleksinya. Macam setiap koleksi Izwan keluarkan ada inspirasi tema tersendiri dan konsep tersendiri. Jadi melalui inspirasi dan konsep tu akan terhasilnya color-color yang sesuai. Dia juga gemar menggabungkan pelbagai material di dalam setiap helaian rekaannya. Tidak kira apa jenis kain yang digunakan, Izwan juga mengambil berat tentang keselesaan pelanggannya. Okey, Izwan ni suka explore pasal material. Kalau boleh, semua kain Izwan nak try dalam rekaan Izwan dan semua kain Izwan guna tapi bergantung pada jenis koleksi. Kadang-kadang ready to wear kita tak boleh guna kain-kain yang panas sebab cuaca kat Malaysia panas. Jadi Izwan akan sesuaikan dengan koleksi yang Izwan keluarkan asalkan selesa dan sesuai dengan si pemakai.
Sudah 10 tahun meraih pengalaman di dalam industri, setiap dugaan ditempuhi dengan berfikiran terbuka sekaligus mencabar dirinya dalam mencipta keunikan dan idea kreatif. Kalau tengok 2020 ni dengan masalah corona yang berlaku di seluruh dunia kan, kita sebagai designer terhad untuk keluar negara untuk membeli. Biasa Izwan ambil material fabric semua daripada luar negara. Sekarang ni cabaran untuk Izwan berkarya menggunakan fabric yang daripada Malaysia yang ada di market kat Malaysia sekarang. Sejajar dengan perkembangan semasa, dia juga sering mewujudkan kelainan dalam menghasilkan koleksi terbaru agar setiap rekaannya mampu memenuhi kepuasan pelanggan. Kalau 2010 tu dalam masa batch Izwan tu beberapa designer sahaja yang ada. Tapi sekarang ni kalau kita tengok semakin hari semakin berkembang dengan pesat dia. Memang Izwan kadang-kadang pun tak sedar kehadiran designer-designer baru sebab terlalu ramai. Dan itu adalah salah satu persaingan sihat bagi Izwan melalui pengalaman. Setiap designer ada dia punya identiti dan trademark dia tersendiri. Dan Izwan pun mempunyai pengikut Izwan tersendiri. Pereka muda ini juga telah membuka sebuah butik eksklusif di Kelantan sebagai tanda penghargaan kepada peminat yang sentiasa menyokong karyanya. Ini adalah butik eksklusif di mana salah satu orang platform supaya orang Kelantan semua boleh dan dapat merasa sentuhan daripada Izwan Ismail. Turut mencemar duli Yang Amat Mulia Tengku Amelin Aisyah Puteri Almarhum Sultan Ismail Petra bersama Yang Berbahagia Cik Puan Sophie Louis Johansen memeriahkan lagi majlis. Perancangan tu memang banyaklah. Tiap-tiap tahun mesti ada perancangan. Cuma kita ni hanya merancang je kan. Jadi untuk tahun hadapan saya kalau boleh nak hasilkan satu fashion show terbesar di mana merasmikan koleksi terbaru saya 2021 lah. Bukan kemasyhuran menjadi taruhan, bertahun merentasi pelbagai liku, suka dan duka telah diharungi menjadikan dia lebih kuat dalam menggapai impiannya. Siapakah pasangan mempelai yang diraikan dalam segmen Ijab Kabul minggu ini? Kemerahan tetap dirasai meskipun yang hadir hanyalah kenalan rapat dan dalam kalangan keluarga sahaja. Paling penting, majlis itu mendapat restu daripada semua. Kisah percintaan antara Wan Muhammad Irfan bin Wan Mustafa dan pasangannya Arifah Hashina binti Mat Arifin mula berputik sejak tahun 2016. Kini, pasangan merpati dua sejoli ini telah selamat bergelar suami dan isteri. Acara pertama yang berlangsung merupakan majlis doa selamat bagi memohon keberkatan dan kerahmatan ilahi untuk pasangan ini di dalam menumpuhi perjalanan kehidupan berumah tangga. Majlis ini telah dihadiri oleh kaum keluarga terdekat. Setelah setahun berkenalan, perasaan kasih dan sayang antara dua insan ini mula kukuh dan si jejaka mengambil langkah seterusnya untuk merisik si gadis. Kemudian, majlis perinai juga diadakan bersama ahli keluarga dan rakan taulan. Walaupun masing-masing berjauhan ketika melanjutkan pelajaran, perasaan kasih antara Irfan dan Sheena tidak pernah padam. 19 September 2020 merupakan tarikh yang dinantikan pasangan ini di mana mereka telah disatukan dalam majlis serba indah. Wan Muhammad Irfan bin Wan Mustafa. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Arifah Hashina binti Mat Arifin, dengan mas kahwinnya RM22,000 tunai. Aku terima nikah Arifah Hashina binti Mat Arifin dengan mas kahwinnya RM22,000 tunai. Air mengalir ke tempat rendah, turun berkumpul hingga muara. Hari pernikahan hari yang indah, moga indah hingga ke akhirnya. Pelbagai emosi terpancar di wajah mereka yang hadir.
Setelah selesai majlis pernikahan, kedua-dua belah keluarga pasangan pengantin meraihkan pula hari penuh bermakna ini dengan majlis bersiram. Padang temu konon namanya, tempat kuda berlari-lari. Sudah bertemu, kini jodohnya bagai cincin lekat di jari. Tema yang dipilih oleh pengantin perempuan sendiri untuk ada unsur Jawa. Javanese lah, Javanese macam tu. Jadi itu kita ada nampak ukiran macam pintu gerbang yang ada berunsur Jawa, payung Jawa macam tu. Sebenarnya ini satu surprise. Bila tengok pelamin dan decoration tu ialah satu surprise kepada pengantin sendiri. Kita punya SOP di mana untuk majlis ni kami ada special guest management team daripada Wedi untuk diorang createkan the barcode, special barcode untuk kita punya guest, and also kita ada juga ready untuk simpan semua data, maksudnya data maklumat guest yang datang malam ni. Nauzubillah, kalau apa-apa orang kata terjadi, kita ada simpan data daripada guest yang attend hari ni, and semua kita keep reminding lah, macam MC kita keep remind supaya membasuh tangan, and then jangan bersentuhan. Benda-benda tu kita keep reminding all our guests. Time jumpa Sheena tu kat Taylor's University sebenarnya. Tapi Sheena yang tackle lah. Irfan dulu sebenarnya. Dia yang cari nombor saya dulu. So perkenalan dari situ. Benar, sebab saya masa Irfan jalan ke kelas, saya macam comel lah mamak ni nak kenal lah. Saya kata why not try tackle kan. Tengok tutup sekarang dah kahwin dah. Bila I tahu Irfan is the one, when I went to Australia, dia pergi US. So whatever happened, Irfan tetap call I, Irfan tetap cakap, are you okay? Dia tetap jaga I. So I think this guy will be there no matter what. I ni quite garang sikit. So bila I dah bising tu, Irfan still sabar, it's okay, it's okay. So dia memang penyabar, dia buat I tenang. So I nak cari seorang yang boleh memahami diri each other kan. Dia memang very caring for me and especially little kids. Dia suka sangat budak. Tak tahu kenapa. Dia macam magnet. To Irfan, I really hope that you bersama dengan I. Whatever that we go through together. Sebab I believe that you believe care for me, I can care for you. So no matter what happen, I'll be there for you. For me, Hashina, sayang. So insyaAllah I'll be a responsible husband and father. And in the future, I know that we can last for a really long time, even till Jannah, insyaAllah. To Irfan, welcome to the family, welcome to the Arifah family. Bagi kami agak kata terharulah. Kami dapat juga melakukan menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa walaupun dalam masa yang terdekat dan masa yang agak singkat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim-tim yang menolong kami dalam merealisasikan perkahwinan tradisi Jawa ni. Saya memang mendoakan supaya Irfan dengan Sheena akan terus berbahagia dan semoga mendapat anak yang soleh dan solehah. Saya mendoakan diorang ni kalau ada apa sikit selalu orang cakap tu bersabar dan ingat sesatu sama lain yang mereka ni adalah berkahwin untuk forever hopefully. Sehingga ke jannah insya-Allah. Saya bersyukur kepada Allah SWT setelah 5 tahun diorang berkenalan, akhirnya disatukan. Alhamdulillah. Semoga perkahwinannya mendapat sakinah, mawaddah dan warahmah. Harapan Abah adalah untuk Sheena dan Irfan terus
hidup aman damai, bersama-sama menyelesaikan masalah rumah tangga setelah berumah tangga, bersama-sama berunding cara, dan jangan lupa untuk terus beramal ibadat kepada Allah Taala. Bila jodoh sudah sampai, pasti bersatu jua akhirnya. Semoga segala urusan dan perancangan kehidupan Irfan dan Sheena berjalan lancar dan kekal bahagia selamanya. Sebelum ke segmen realiti, Mira nak mengajak anda semua untuk menikmati hidangan menarik yang terdapat di kafe ini. Hari ini, Mira tidak keseorangan. Mira bersama dengan Mr. Vincent selaku pemilik kafe Roti dan Kopi. Hi Mr. Vincent. Hi. How are you? I'm good. Yeah, you look nervous. Okay, but before that, boleh tak Mr. Vincent ceritakan sedikit apakah konsep kafe ini? Sebab tadi saya masuk, saya nampak harimau banyak. Yes. You can see full of a lot of tiger here is because tiger is part of represent Malayans here. Malayans here. So memang jadi konsep kafe ini bertemakan harimau Melaya. Yes, betul. correct. Baiklah. Okey, banyak menu yang terdapat di hadapan Mira sekarang ini. Boleh tak Mr. Vincent ceritakan sedikit, sebut satu-satu nama menu yang terdapat di hadapan kita sekarang ini? So first, this is our nasi lemak harimau is full of one whole leg ayam perempah. Our Indomie hutan is come with our rendang chicken. Oh, Indomie hutan. Yes, wow. Very nice. Yeah. Very nice. Okay. And go for the next one is our Nyonya Kari Laksa. You can choose the noodle type up to 2 types of noodles. Then next you can choose our Ipoh Hor Fun. Then is our nasi lemak toast. Nasi lemak toast. Wow. Yes, but no nasi. Why is it called nasi lemak toast? Because Yes. of the sambal, is it? Yes, sambal with ikan bilis, peanut. Alright. Yes. Interesting. Okay, yang itu yang hujung? Roti tiger. Roti tiger. Yes. All on top here, all is a cheese. Okay. Come with roasted almond, kaya and butter. Alright. It's our otak shumai and BBQ pau. Mira juga diberitahu yang kopi di sini sangat sedap. Our most famous coffee here is Kopi Harimau. Which one is kopi harimau? This one? Okay. Yes. Alright. Kopi Harimau is single origin from Johor and using a Liberica bean. So go for our next local drink. This one is a kopi and charm ice. Charm ice? Yes, and this one is kopi o. This one is? Our frizzy honey lemon, blue honey lemon. Frizzy honey Yes, blue very lemon. colourful. Baiklah, Mira pun tak sabar nak rasa hidangan ini selepas ini. Roti sudah pasti menjadi makanan pilihan di kafe ini. Kelembutannya dengan pelbagai cita rasa pasti membuka selera. Bercakap mengenai roti, ada dalam kalangan peniaga ataupun suri rumah membuat roti di rumah atau homemade bread mengikut cita rasa masing-masing. Ia juga lebih dikenali sebagai roti paung. Realiti minggu ini kita pelajari roti daripada rumah yang sesuai untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Ada customer yang pernah macam dia belah tu roti dengan kuah-kuah kari tu sekali melimpah keluar. Roti dekat sini sedap, lembut, perisa durian, strawberry. Favorite lah, anak-anak saya suka makan. Kalau breakfast tu memang ngam lah. Malaysia memang terkenal dengan pelbagai makanan yang enak walaupun dihujani dengan beraneka jenama roti moden yang mudah didapati di kedai runcit. Namun roti yang dibakar secara homemade tetap mempunyai keunikan yang tersendiri. Speciality roti ni, dia sebab ada kari yang tersorok dalam dia dan dia berbentuk macam cendawan. So, roti dia rasa macam roti Bengali, tapi untuk resepi yang saya buat agak lembut sikit. Bila kita nak buka tu macam, kalau siapa yang tak tahu, ada customer yang pernah macam dia belah tu roti dengan kuah-kuah kari tu sekali melimpah keluar. Bila orang tengok macam tu, alamak ada roti, ada kari yang tersorok, orang tak tahu kan. So the next day ke ataupun the next week, dia orang akan repeat balik untuk buka cara yang betul.
Hanya mengambil kelas membuat roti secara di dalam talian, segala ilmu yang diraih memberikan dia idea dan kreativiti dalam menghasilkan roti yang sedap dan istimewa. Penyediaan bahan-bahan membuat roti ini memerlukan masa yang agak lama dan harus melalui proses yang banyak. Sebab dia nak kena buat kari tu dulu, lepas tu kena bungkus, and then kita nak kena bungkus pula dalam roti tu. So macam dia kena step dia tu lah. Mungkin kalau orang nak kejar masa tu agak renyah lah nak buat benda ni kan. Kuah kari yang sudah dibungkus bersama dough roti tadi perlu direhatkan selama 30 hingga 45 minit sehingga ia mengembang 2 kali ganda daripada saiz asal. Kantan Kitchen juga turut menawarkan pelbagai pilihan roti bergantung kepada permintaan pelanggannya. Bagi saya lah, kalau mereka minat and then mereka nak cuba, jadi teruskan je. Bila dah dapat tempo atau rentak, bila dah tahu macam mana roti tu dah jadi cantik, saya rasa mereka akan jadi macam ketagih macam saya lah. Bila tak buat sehari, rasa macam tak boleh lah, nak kena pergi buka juga dapur. Roti yang sudah kembang sepenuhnya dibakar selama 20 hingga 25 minit. Mampu mencapai jualan sebanyak 300 biji roti dalam sehari, isteri dan ibu kepada 2 orang cahaya mata ini akui dia kadang-kala tidak cukup tangan untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Kat sini Alhamdulillah sebab saya dapat jiran-jiran yang baik. So bila banyak permintaan tu saya akan panggil lah jiran yang terdekat, mari tolong. Macam dalam masa yang sama boleh berkongsi juga rezeki dengan jiran-jiran. Roti cendawan kari tersorok ini mampu bertahan selama 24 jam sahaja. Selain mempunyai peminat di sekitar rumahnya, dia juga pernah mendapat pelanggan dari luar kawasan. Banyak yang daripada ofis-ofis KL, belah Lembah Kelang, belah sinilah. Sebab saya ada runner, so kadang-kadang kalau runner tak boleh, saya akan guna perkhidmatan penghantaran yang lain lah. Jika singgah di negeri Terengganu, tidak lengkap kalau tidak mencuba roti paung. Selain teksturnya yang gebu, roti ini juga sangat digemari di kalangan masyarakat setempat. Mula kita niaga di Pasar Jagung, kita buat bakar roti kat rumah, lepas tu hantar ke tepi jalan, kita jual di gerai tepi jalan. Lepas tu kita buat kedai. Biasa gerai, lepas tu buat kedai. Terletak di daerah Marang, roti paung special ini merupakan resipi warisan keluarga. Kedai ini juga mampu menghasilkan sebanyak 1,200 biji roti sehari. Kita buat tu maknanya kita ikut kemampuan kita. Sehari-sehari tu kita ikut kita. Kita bukan pakai ramai pekerja, kita 5 orang je bekerja. Biasa kita kalau hari cuti lah, kita buat ikut kemampuan kita. Setakat kita mampu buat. Hari ni macam buat sikit hari gitu. Hari ni tambah sikit gitu, hari ni kurang sikit gitu. Selain roti paung kosong, mereka juga turut menyediakan 4 inti roti tambahan seperti kacang, kaya, mentega dan kelapa. Sebanyak 15 biji roti dimasukkan ke dalam bekas acuan dan direhatkan seketika. Roti paung yang telah kembang kemudian akan dibakar selama 25 minit sehingga roti masak dan bertukar warna keperangan. Ada yang kata sedap, ada yang kata tengah panas tu memang kalau kita beli daripada pukul 12 tu sampai ke pukul 3 tu memang roti kita panas lagi lah. Sebab kita lepas bakar tu kita masuk dalam tong ni, maknanya ia tahan panas. Biasa customer dia tahu dah pukul 12 memang dia cari roti panas. Kalau nak panas, air panas memang pukul 12 kata. Apa pukul 3 petang. Yang panas lah tu. Dengan rasanya yang enak serta isinya yang lembut, roti paung juga mampu bertahan selama 4 hari dan dijual dengan harga RM3.50 sebungkus. Apa jatuh cinta dia panggil roti ni sebab rasa dia tu memang lain daripada yang lain. Roti ni saya pernah makan sampai 2 hari pun dia masih lagi mengekalkan kelembutan dia tu ada. Selain roti paung, roti canai juga amat terkenal dinikmati sebagai sarapan pagi oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Namun pernahkah anda mencuba roti canai Pelangi? Terletak di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, warung Dimyati Roti Canai Pelangi menyediakan roti canai dengan inovasi tersendiri. Asal roti putih
Jadi saya komersial untuk warna pula. Warna mengambil masa dalam 3 bulan ke 4 bulan. Saya masuk pada kenduri-kenduri kahwin, saya pasarkan. Jadi bila orang ambil roti tu ada warna, dia agak unik lah, pelik. Jadi tanya ada rasa ke? Saya timbulkan satu menu balik. Roti ni saya bubuh perisa. Terdapat 5 jenis perisa menarik roti canai yang boleh dinikmati di sini, antaranya strawberry, jagung, apple, keladi dan durian. Cara penyediaannya juga lebih remeh berbanding menyediakan roti canai biasa. Pasal perisa ni dia ada cukatan dia. Ada cukatan dia, ada cara-cara kita buat. Ada SOP-nya juga pada dia. Dia tak boleh main-main dah buat roti canai pelangi ni. 5 tahun menjalankan perniagaan roti canai menjadikan dia mahir menguli adunan roti. Dia mampu menghasilkan sebanyak 450 biji roti dalam masa sejam sahaja. Selain teksturnya yang lembut, roti canai berperisa ini juga mempunyai penggemarnya tersendiri. Dia berlawan. Kadang-kadang orang lebih berumur dia suka apple. Lebih kadang orang lagi berumur lagi dia suka keladi. Bermakna saya tunjukkan satu perisa itu yang agak unik. Gorengnya pun kita goreng biasa, tak pakai minyak. Dia kering-kering sudah. Beroperasi dari hari Selasa hingga Ahad, jualan rotinya mampu mencecah sehingga 300 keping pada hari biasa dan 1,000 keping pada hujung minggu. Menawarkan harga RM1 untuk sekeping roti, ianya juga dihidangkan dengan pelbagai pilihan kuah istimewa seperti kari kambing dan kari kaki ayam. Selain itu, roti canai pelangi bersama telur goyang juga sering mendapat permintaan yang tinggi. Roti dekat sini sedap, lembut, berbagai perisa. Antaranya perisa durian, strawberry, ada apple. Dia durian dia suka durian dia. Dia kena durian, lepas tu cherry apa itu lah. Yang biasa kita dah biasa makan kan, yang pun rasa dia tu. Apabila menikmati juadah yang berasaskan roti, rasanya tidak lengkap jika tanpa inti di dalamnya. Perniagaan roti kukus kaya asli Kuala Kangsar menyediakan jam kaya yang dibuat secara homemade. Ia juga merupakan resepi warisan turun-temurun. Terfikirnya untuk buat bisnes roti kukus ni sebab saya ni salah seorang penggemar roti kaya. Saya terfikir untuk saya belajar dengan atuk saudara saya dan saya cuba komersialkan dia punya kaya. Mula menawarkan kaya secara komersial sejak 2018, bahan-bahan yang segar dan berkualiti tinggi amat penting dalam menghasilkan parti dan rasa kaya yang sebenar. First cabaran daripada segi bahan mentah lah. Kita punya bahan mentah macam sebab kita punya barang yang berkualiti, contoh macam santan, untuk dapatkan betul-betul parti santan daripada supplier kita. And then telur. Supplier telur pun kita kena ambil telur yang betul-betul fresh untuk jadikan kaya tu betul-betul asli. Kesemua bahan diputar sehingga sebati kemudian ditapis agar tekstur kaya yang terhasil lebih lembut dan tidak berketul. Selain tidak menggunakan tepung sebagai bahan tambahan, kaya asli Kuala Kangsar ini juga tiada sebarang bahan pengawet. Apa yang uniknya kaya Kuala Kangsar ni, kita ada letak sedikit herba. Maknanya itu identiti kita sendiri. Mana-mana customer kalau makan roti kaya kita, dia dapat rasa kelainan pada kaya tersebut. Proses mengukus kaya memakan masa selama 4 hingga 5 jam dan perlu dikacau setiap 30 minit sehingga tekstur menjadi pekat. Kaya yang sudah siap akan dibungkus dan disimpan di ruang penyimpanan sejuk beku bagi mengekalkan kualiti agar mampu bertahan selama 3 minggu. Mereka juga turut mempunyai 60 cawangan ejen serata Malaysia. Target untuk satu ejen membuat jualan sehingga daripada 200 ke 300 pieces satu hari. Ada yang mencapai sehingga 400 pieces ke 500 pieces sehari. Kaya dia macam memang lain daripada yang jual kat kedai. Tekstur kaya dia okey, tak manis sangat, tak berapa berlemak dan tak cair sangat, tak pekat sangat, okey. Saya memang selalu beli dekat sini dan memang favourite lah. Anak-anak saya suka makan dan kalau waktu pagi tu kalau breakfast tu memang ngam lah.
Sesungguhnya, roti memang disukai ramai, bukan saja kanak-kanak, malah semua peringkat umur. Hanya bermula dari rumah, resepi warisan turun-temurun kini boleh dikomersialkan dengan inovasi yang lebih kreatif sekaligus mampu memberikan hasil pulangan yang lumayan. Pertanian berasaskan cendawan adalah satu usaha berbaloi. Dalam keadaan ekonomi semasa, pertanian jika dijadikan hobi boleh dikembangkan sehingga menjana pendapatan seisi keluarga. Lebih seronok lagi jika kita mempunyai ruang tanah yang luas dan boleh menanam pelbagai jenis tanaman. Bab kata pepatah, berbudi pada tanah pasti mendatangkan hasil. Peranan wanita semakin penting dan berkembang di dalam bidang pertanian yang mampu memberi pulangan lumayan. Keyakinan terhadap sektor pertanian inilah yang telah mendorong Sani Sahuri Sanuri, 47 tahun dari Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor untuk mengusahakan projek tanaman cendawan. Saya berminat sangat dengan cendawan ni sebabnya dalam keadaan yang orang kata duduk di dalam rumah, kerja di samping suami, anak-anak. Jadi saya berminat sangatlah untuk mencari pendapatan sambil tidak meninggalkan keluarga. Dari tahun 2006 menggunakan habuk kayu getah, tetapi bila tahun 2012 masalah habuk getah tu mula timbul, iaitu dengan kenaikan harga barang yang tak ada. Jadi saya mencari alternatif, belajar melalui Google menggunakan jerami padi. Proses pembenihan cendawan bermula dengan merendam jerami padi di dalam air semalaman. Kemudian jerami yang lembap akan dijadikan tempat asas kepada pembenihan cendawan. Walaupun tanpa latihan khusus dalam pertanian, wanita ini tetap gigih mengusahakan tanaman cendawannya. Untuk cendawan sebenarnya kita memerlukan rumah hijau ni pun boleh, tapi lebih cantiklah kalau rumah tu berkeadaan gelap sedikit sebab dia mempengaruhi cahaya, kelembapan, udara. Maksudnya kalau misalnya kita guna netting hitam ni tadi, pengudaraan dia keluar masuk, tetapi selain daripada tu cahaya tidak terus masuk ke dalam. Dia akan melalui netting untuk tapis baru dia masuk ke dalam. Mengurangkan kelembapan tu keluar daripada rumah cendawan tu sendiri. Proses membiak sel cendawan dilakukan sendiri dengan ilmu yang dicari. Biji benih cendawan disemai bersama jagung kering yang merupakan bahan asas dalam pembiakan sel cendawan. Anak benih akan mula bercambar selepas 3 minggu dan seterusnya boleh ditanam dalam beg jerami. Sebenarnya kosnya agak rendah, ya, lepas tu mudah dijaga, mudah diuruskan. Kalau misal kata cendawan jerami ni tadi kan, saya lebih berminat kepada cendawan media jerami ni tadi. Medianya agak mudah kita menguruskan. Kita akan siramlah setiap pagi dan petang untuk menjaga kelembapan. Kita tak payah racun, kita tak payah baja, kita hanya menjaga kelembapan sahaja. Bagi Sani Sahuri, peluang dan ruang yang ada tidak pernah dipersiakan. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Usaha kreatifnya dalam mempelbagaikan hasil cendawan berjaya apabila produk nugget cendawan yang diciptanya mendapat sambutan yang sangat baik. Pembuatan hiliran produk cendawan ni tadi, sebenarnya tercetusnya idea tu tadi adalah apabila terlampau banyak lambakan cendawan yang keluar pada musim hujan. Itulah tercetusnya idea saya untuk membuat produk hiliran seperti nugget, pau cendawan, cendawan goreng, cendawan tempura dan pelbagai lagi. Satu beg jerami seberat 5 kg mampu menghasilkan sebanyak 2 kg cendawan dan kini Sani Sahuri memiliki lebih 2,000 beg jerami. Hasil cendawan akan dipetik dalam jangka masa 2 bulan sekali dan pulangannya tentu sahaja amat lumayan. Harapan saya di masa sekarang ni, saya ingin sangat agar cendawan media jerami ini dikomersialkan, dibawa ke hadapan untuk lebih maju lagi daripada sekarang. Untuk satu Malaysia tahu bahawa
Media jerami adalah bahan yang terbaik untuk tanaman cendawan. Rezeki lebih adalah untuk mereka yang tidak pernah jemu berusaha. Merasai hasil daripada titik peluh sendiri ternyata satu nikmat dan kepuasan yang tidak ternilai harganya. Apa yang penting adalah semangat tinggi yang tidak pernah pudar untuk berusaha demi mengubah nasib diri dan juga ekonomi keluarga. Apakah rawatan terkini bagi mereka yang mementingkan kecantikan? Segmen ini sentiasa dinantikan penonton setia Nona untuk mengetahui teknologi terkini di dalam rawatan kecantikan. Sama-sama kita saksikan. Untuk kekal cantik dan menawan, seseorang wanita itu tidak semestinya perlu menghabiskan wang ringgit yang banyak bagi memanjakan diri mereka. Kini terdapat spa atau pusat kecantikan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan dengan harga mampu milik. Adira Mini Spa dan Salon antara spa yang tidak ketinggalan menyediakan rawatan untuk kecantikan wanita. Adira Mini Spa ni sebenarnya dah 1 tahun beroperasi. Okey, dia punya ilham sebenarnya datang daripada saya punya partner. Okey, kita orang berdua, kita memang suka pergi dekat macam pergi manjakan dirilah, pergi spa, and then kita fikir sebab kita pergi tu kita punya kos kita keluarkan memang mahal. So kita nak semua orang rasa. Sebab tu kita punya harga ni memang mampu milik. Menawarkan pelbagai pakej menarik untuk dinikmati dengan harga berpatutan pasti membuat ramai wanita teruja untuk mencuba. Kita punya spa ni memang basically untuk perempuan, memang perempuan saja boleh masuk. So banyak yang untuk kesihatan perempuan. Sekarang ni every month kita ada package yang berbeza supaya orang macam dia dah datang bulan lepas, bulan ni dia boleh try package yang lain. So sekarang ni package yang kita ada untuk 5 treatments harga dia 149. Dalam tu dia mungkin kita letak dalam 8 treatment. So dia orang boleh pilih 5 treatment. Contohnya macam dia orang pilih nak sauna, nak tangas, nak massage. Spa mini ini juga menyediakan sauna mini bagi membantu membersihkan kotoran serta mengeluarkan minyak yang tersimpan di dalam liang-liang pori. Setelah 20 hingga 30 minit, seseorang itu akan berasa lebih tenang dan tidak stres. So kita punya hot treatment dekat sini, package yang ramai orang pilih sebenarnya package yang 149 dan 99. Di mana dalam package tu memang ramai yang nak manjakan diri dengan bersauna, bertangas, mengurut. Itu memang selalu orang ambil. Kalau kata package yang 99 tu 1 jam hingga 1,5 jam. Kalau package yang 149 tu dalam 2 hingga 3 jam. Adira Mini Spa juga menyediakan pelbagai jenis mandian seperti mandi susu, mandi bunga dan yang paling digemari adalah mandi herba. Sebenarnya kita punya spa ni kita limit. Macam kalau satu section, kalau kita tengok setiap bahagian spa kita ni kita ada tutup pintu kan. So setiap section tu kita memang allow satu customer saja. So kalau satu customer tu dah keluar, kita akan sanitize bahagian tu. Kalau satu customer lagi keluar, kita akan sanitize kat bahagian tu. So memang kita sangat-sangat jaga. Start daripada kita buka sampai hari ni memang alhamdulillah memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Harapan kita dekat Adira ni kita nak semua perempuan rasa kan, memang sebab kita buka untuk perempuan, so kita nak semua perempuan dapat rasa apa yang sebenarnya yang orang-orang yang selalu buat mahal-mahal tu kan. So dekat sini korang boleh rasa, and then kita nak sukses lah, nanti kita nak buka lagi few cawangan lagi insya-Allah.
Melihat kepada sambutan pelanggan, roti dan kopi haus ini sudah cukup membayangkan keenakan sajian menu yang disajikan. Jika anda mempunyai waktu yang lapang, bolehlah datang ke sini bersama rakan-rakan ataupun seisi keluarga untuk menikmati hidangan yang disajikan. Tetapi peraturan SOP harus dipatuhi. #Kita Jaga Kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemilik kafe kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda ada apa sahaja pendapat ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum.